Makhluk halus ada di mana-mana, sama ada dalam rumah, bangunan, masjid, hospital, pasar, sungai dan lautan, bukit bukau dan gunung ganang dan sebagainya, kerana mereka sebenarnya berkongsi alam dengan manusia. Cuma manusia tinggal di alam realiti yang dapat dilihat dengan mata zahir manusia, berbeza pula dengan makhluk halus yang hidup di alam gaib. Berdasarkan kepada corak kehidupan, manusia gemar hidup secara berkumpulan di tempat yang mudah dan jelas dilihat, berbanding dengan makhluk halus yang gemarkan suasana sunyi dan jauh dari bunyi hiruk-pikuk suara bising. Sekiranya di kawasan tersebut didiami manusia yang bermasalah, khususnya individu diserang penyakit, tentunya lemah semangat. Hal ini ternyata amat disukai makhluk gaib terbabit kerana itulah peluang mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak diduga oleh manusia. Menyedari hakikat inilah Kampung Temangan Lama Macang Kelantan yang merupakan desa tempat penulis dilahir dan dibesarkan pada masa dahulu, bebas dari sebarang gangguan, lebih-lebih lagi yang melibatkan jelmaan makhluk gaib itu. Kampung berkenaan yang sejak dulu dikelilingi bukit bukau dan hutan belantara malah sering dilanda banjir setiap kali musim tengkujuh tiba. Namun ketika hayat atuk, nenek dan bapa tercinta, penulis tidak pernah mendengar sebarang jelmaan makhluk halus yang sering terbang seperti langsuir, puntianak dan bunian. Tetapi sejak ketiadaan ketiga-tiga orang tercinta itu, bermulalah suatu zaman yang tidak pernah terlintas dalam kotak minda penulis tentang kemunculan dan jelmaan makhluk gaib yang sentiasa berlegar-legar di kawasan berkenaan. Walaupun pada masa itu panca indera mata tidak dapat melihat mereka dan masih belum wujud sebarang kamera yang dapat merakam makhluk terbabit, tetapi sejak hari itu jelmaan mereka dapat dilihat dengan jelas melalui kamera digital setiap kali menjelang malam. Berdasarkan pengamatan, kali pertama penulis dapat merakam gambar makhluk halus itu ketika penulis pulang ke kampung pada 12 Februari tahun 2009 atas sebab bapa mengalami masalah gangguan kesihatan. Sememangnya apabila tubuh diserang penyakit akan menyebabkan tubuh kita menjadi lemah, dan kesempatan inilah akan digunakan oleh makhluk halus itu untuk menyerang. Modus operandi makhluk halus tidak menyerang manusia secara total atau sekaligus. Sebaliknya mereka akan menjadikan tempat tinggal dan kawasan sekeliling sebagai pengkalan untuk menyerang. Selepas itu, barulah manusia menjadi taruhannya sebagai mangsa. Manusia yang cekap dan tahan kepada gangguan akan dapat mempertahankan dari segala gangguan. Namun, jika lemah semangat seperti serangan penyakit yang dialami oleh bapa penulis, tentunya akan menjadi mangsa makhluk terbabit. Setibanya penulis di kampung pada 12 Februari tahun 2009 itu, keadaan hari sudah maghrib dan sebelum menunaikan solat berkenaan, terdetik di hati penulis untuk merakam gambar kerana lazimnya makhluk gaib itu akan muncul pada waktu tersebut sama ada sedang mencari makanan atau dianggap masa kaum mereka untuk memulakan kerja. Jadi setelah kamera diklik sebanyak 2 kali pada jam 7.46 malam tersebut, tanpa disangka-sangka jelmaan lembaga seperti manusia entah dari kategori mana, sama ada pontianak atau jin, tiba-tiba muncul dalam suasana remang pada malam itu. Makhluk halus yang dimaksudkan itu dapat dirakam gambarnya di sebatang turus pagar kebun pisang yang letaknya berhampiran dengan rumah kediaman kedua orang tua penulis.
jelmaan itu agak jelas dan semenjak itu penulis meminta kedua orang tua supaya merobohkan pagar tersebut kerana makhluk berkenaan bukan sahaja gemarkan tempat seperti itu, terutamanya jika terletak pula berhampiran dengan kebun pisang dan kini pagar tersebut telah pun dirobohkan. Namun tidak selesai setakat itu sahaja kerana sudah menjadi sifat makhluk halus apabila kali pertama dapat menyusuri di sesebuah kawasan sunyi yang menjadi kegemarannya, makhluk berkenaan akan bertandang pula untuk kali yang berikutnya. Jika tidak dibersihkan, tentunya kawasan berkenaan akan menjadi perkampungan mereka dan makhluk terbabit akan menghuni di tempat itu pula. Hal ini bukanlah cerita andaian kerana semenjak bapa penulis menghembuskan nafas pada 8 April tahun 2009, diikuti dengan bonda, kerap kali juga penulis dapat melihat dengan jelas jelmaan 4 makhluk halus dari bangsa bunian sedang menuju ke teratak penulis pada malam hari pada bulan Mei tahun 2010 sambil membawa obor api kemudian gaib di sebatang anak sungai iaitu laluan ke halaman rumah berkenaan. Sementara pada 13 Jun tahun 2010 tanpa disangka-sangka sekali lagi jelmaan makhluk halus dari bangsa Langsuir telah cuba menjadikan kampung halaman penulis sebagai penempatan mereka. Buktinya amat jelas setibanya penulis di kampung terbabit pada tarikh berkenaan kerana ada urusan yang perlu diselesaikan keesokannya. Setelah selesai solat maghrib pada hari tersebut, kira-kira jam 8.08 malam, penulis cuba merakam 8 keping gambar secara pantas. Gambar pertama dihalakan ke arah rumah bapa saudara, manakala gambar kedua dihalakan ke arah 2 batang pokok pinang dara. Setelah disemak, penulis dapati gambar kedua itu kelihatan objek ganjil dan setelah dipastikan betul-betul memang tidak terdapat sebarang objek putih di antara kedua pohon pinang tersebut. Pada ketika itu terdetik di hati penulis pula bahawa mungkin ada makhluk gaib yang sedang bertinggi di celah-celah di antara kedua pokok pinang dara itu. Lantas penulis cuba menghulurkan tangan kiri untuk mengenal pasti rahsia di sebalik 2 batang pokok pinang pada malam itu, sementara tangan kanan pula sedang memegang kamera. Dengan tiba-tiba tangan kiri penulis berasa agak seram apabila seluruh bulu rama tiba-tiba berdiri tegak untuk menunjukkan ada makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar masih wujud di situ. Kemudiannya penulis cuba merakam gambar berikutnya dan apabila disemak tiada lagi objek yang muncul dalam kamera. Malahan apabila penulis menghulurkan tangan sebagaimana kali pertama tadi, bulu rama di tangan penulis tidak menunjukkan sebarang tindak balas untuk menunjukkan makhluk halus tersebut telah berlalu dari kawasan itu. Dalam hubungan ini, amat jelas makhluk halus seperti Langsuir itu tidak diketahui dari mana datangnya. Namun terbaru pula, bersebelahan rumah kediaman bonda penulis kini telah dibina laluan jalan raya sehingga ke hujung ladang getah di atas sebuah bukit yang kini dianggap terpencil kerana tidak lagi digunakan.